Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pembentukan Kabinet yang menyaksikan pelantikan seramai 31 menteri termasuk 4 menteri kanan dan 38 timbalan menteri. Seramai 31 dilantik sebagai menteri dan 38 lagi sebagai timbalan menteri selepas mendapat perkenan Kebahuduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Menteri Kanan yang dilantik semula adalah Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang memegang portfolio Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Yang Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof sebagai Menteri Kerja Raya dan Yang Berhormat Datuk Dr. Razi Jidin sebagai Menteri Pendidikan. Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin Hussein pula yang sebelum ini memegang Menteri Kanan Luar Negeri bertukar portfolio sebagai Menteri Kanan Pertahanan. Sementara itu, 4 ahli parlimen dari Pahang turut dilantik sebagai timbalan menteri iaitu Ahli Parlimen Paya Besar Yang Berhormat Muhammad Shahar Abdullah dilantik timbalan Menteri Keuangan 1 dan Ahli Parlimen Maran Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib dilantik sebagai timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Selain itu, Ahli Parlimen Kuala Krau Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail Haji Muhammad Said dilantik sebagai Timbalan Menteri Dalam Negeri 1 dan Ahli Parlimen Lipis Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad dilantik Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 1. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri berkata, barisan Kabinet akan dipastikan kekal komited dalam menjayakan agenda negara melalui jalinan kerjasama rentas parti bagi memacu pemulihan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkata, barisan jemaah menteri tersebut dipilih daripada kombinasi mereka yang berpengalaman serta diyakini mampu membantu negara memulihkan ekonomi. Barisan Kabinet yang dibentuk hari ini merupakan pasukan pengurusan yang akan bekerja bersama rakyat. Kabinet ini perlu bertindak pantas dan bersepadu dalam usaha membebaskan Malaysia daripada ancaman pandemik COVID-19, kegawatan ekonomi serta kekusutan politik.